Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengikuti petunjuk yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung kisah bagaimana baginda dengan para sahabatnya keluar daripada kota Madinah, akhirnya sampai di satu tempat yang bernama Badar. Dan di tempat itulah adanya pertemuan di antara tentera Islam dengan para sahabatnya Rasulullah dan para sahabat dan juga tentera-tentera musyrikin Mekah. Ketika mana para sahabat keluar, kemudian Nabi memberitahu bahawa kamu akan berjumpa dengan dua golongan. Satu golongan ahli-ahli perniagaan, yang dua golongan terdiri daripada tentera-tentera mereka, iaitu tentera-tentera musyrikin Mekah. Apabila sahaja sahabat mendapat tahu bahawa mereka akan bertemu dengan pasukan tentera Islam dan tentera musyrikin Mekah, maka para sahabat merasa gusar, merasa susah hati sedikit, kerana disangka bahawa ia akan bertemu dengan pasukan ataupun ahli-ahli perniagaan sahaja. Akhirnya akan bertemu dengan pasukan tentera daripada musyrikin Mekah. Ini adalah disebabkan pasukan rombongan perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan itu meminta bantuan daripada pihak musyrikin Mekah agar menghantar bala tenteranya untuk menentang Muhammad dan para sahabatnya. Maka akhirnya akan bertemu tenteranya, iaitu tentera musyrikin Mekah yang akan menentang pasukan Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syaukati takunu lakum. Allah Taala mengatakan kepada tentera Islam ketika mana Allah Taala janjikan kepada kamu ada dua angkatan tentera, ada dua pasukan. Satu pasukan tentera dan satu lagi pasukan perniagaan, ahli perniagaan. Sedangkan para sahabat ini mahu bertemu dengan pasukan ahli perniagaan sahaja. Lalu dalam keadaan macam itu, maka para sahabat bertekad akan terus bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sampai ke medan Badar. Ketika sampai di medan Badar, ternyata di tempat Nabi dan para sahabat itu di tempat yang keras, yakni penuh dengan batu-batu yang keras. Dan di tempat tentera musyrikin Mekah itu tanah yang lembut, bermakna di tempat mereka itu ada air. Di tempat Nabi tidak ada air dan para sahabat tidak ada air. Lalu dalam keadaan macam itu, Zubair bin Awam dengan Sayyidina Ali pergi mencari air. Bila pergi mencari air, dia telah berjumpa dengan dua orang daripada pasukan musyrikin Mekah, lalu ditangkapnya. Bila ditangkapnya, bawa depan Nabi. Bila bawa depan Nabi, Nabi tengah sembahyang ketika itu. Lalu tanya kepada dua orang tadi, adakah kamu ini hanya orang upahan mengambil air ataupun kamu ini tentera kepada Abu Sufyan, tentera musyrikin Mekah? Dia kata, tidak, kami ini hanya orang yang ambil air sahaja. Akhirnya Sayyidina Ali dan Zubair bin Awam pukul kedua-dua ini. Akhirnya dia mengaku bahawa dia adalah pasukan tentera musyrikin Mekah. Namun selepas Nabi semayang, Nabi marah pada Sayyidina Ali kerana memukul kedua-duanya. Lalu bertanya kepada lelaki ini, ramai mana yang tentera musyrikin Mekah datang ini? Dia kata, saya tak tahu, tapi ramai lah. Dan kalau macam itu, satu hari mereka makan berapa ekor mereka sembelih unta, lebih kurang dalam 8 hingga 9 ekor. Nabi bila tahu jawapan macam tu, Nabi kata lebih kurang kalau macam itu tenteranya lebih kurang dalam 1000 orang. Maka itulah tentera Badar yang dikatakan 1000 orang itu akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi oleh kerana air tidak berada di tempat Nabi, yang berada di pihak musuh, satu hari mereka dahaga. Bila mereka dahaga, dan kadang mereka perlu minum, kemudian perlu mandi, maknanya pergi ke tanah dan seumpama, memerlukan air. Dalam waktu yang sama mereka dahaga lagi, sedangkan mereka itu perlu juga air untuk kekuatan tubuh badan mereka untuk berperang. Sehingga syaitan menakutkan mereka, pihak musuh akan melambat-lambatkan supaya kamu akan berterusan dahaga. Kalau pihak musuh buat lambat-lambat 3 hari, 3 harilah kamu rasa dahaga. Ketika itu para sahabat menjadi susah hati. Air tidak ada, kemudian pula dalam keadaan nak menghadapi peperangan, maka ketika itu Allah Ta'ala telah memberi pertolongan. Apakah pertolongan yang Allah Ta'ala beri? Dengan arti kata bahawa Allah Ta'ala turunkan air hujan. Allah Ta'ala turunkan air hujan. Bila turun saja air hujan, kata sahabat, cepat-cepat buat kolam, biar air hujan itu bertakung. Cepat-cepat buat kolam supaya air tadi boleh digunakan. Maka para sahabat ketika hujan turun tadi, maka para sahabat buat kolam tadi. Kebetulan tanah yang tempat Nabi duduk itu keras. Maka bila dia buat kolam dengan diletakkan batu-batu, dia jadi kolam. Air tadi pun bertakung, maka boleh gunakan buat mandi dan seumpamanya. Di sebalik sana, tentera-tentera musyrikin Mekah yang dia ini duduk di tanah yang lembab, tanah tempat yang ada air, tiba-tiba bila hujan turun, tanah tadi menjadi semakin berlumpur. Bila tanah semakin berlumpur, ini menyusahkan atau memberatkan dia untuk bergerak, apatah lagi nak melakukan peperangan. Maka Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada tentera Islam dengan diturunkan air hujan, dan ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dapat tahu bahawa tentera musyrikin Mekah ini lebih kurang dalam 1,000, sedangkan tentera Islam itu lebih kurang dalam 300 lebih saja. Maka di sini Allah Ta'ala turunkan ayat menceritakan bahawa Allah Ta'ala melihatkan tentera Islam itu bilangan yang ramai itu seperti sedikit, seperti sedikit. Jadi di situ tentera Islam menjadi berani dan juga bersemangat dan tidak rasa takut, dan tidak ada terfikir untuk mereka keluar daripada medan perang, kerana tentera yang ramai itu diperlihatkan oleh Allah seolah-olah tentera itu sedikit. Dan tentera Islam yang sedikit, tentera Islam yang sedikit, Allah Ta'ala perlihatkan tentera kafir itu, tentera Islam itu memang sikit. Jadi bila memang sikit, dia semangatlah. Dia semangat akan berlaku peperangan. Kalau dia tengok tentera Islam tu banyak, mungkin tentera musyrikin Mekah dah lari dah. Maknanya sebab mereka dalam hati rasa gerun sebenarnya. Oleh kerana mereka beramai-ramai, akhirnya mereka tetap meneruskan perjuangan mereka nak menentang Muhammad dan para sahabat. Maka para sahabat Nabi ini telah tetap dia untuk akan melakukan bertempur dengan tentera musyrikin Mekah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa kata kalau kami benakan kamu di satu tempat, kemah yang tempat tinggi, untuk senang kamu nak beri arahan kepada sahabat. Dan mereka mengharapkan bahawa Nabi ini orang yang paling utama diselamatkan. Maka mereka nak membina kemah Nabi di satu tempat yang lebih tinggi. Lalulah dikatakan bahawa akhirnya mereka pun setuju. Mereka pun benalah tempat Nabi yang lebih tinggi tadi, dalam keadaan tempat itu kawasan yang dekat dengan air, dan senang Nabi nak mengarah para sahabat dalam menentang pihak musuh. Kemudian Sa'ad bin Mu'az, ketua orang-orang Aus, berkata, wahai Nabi Allah, adakah kamu bersetuju sekiranya kamu benakan sebuah kemah khusus untukmu, dan kami sediakan tunggangan kamu di situ? Ini sahabat Sa'ad bin Mu'az yang dia tanya, bagaimana Rasulullah kalau kami bina kemah untuk kamu, supaya kami senang nak menghadapi musuh. Sekiranya Allah menjadikan kita mulia dan memberikan kemenangan, maka itulah yang kami sukai. Sekiranya apa yang berlaku itu ialah sebaliknya, maka kamu boleh menunggang tunggangan dan bergabung dengan kaum kami yang tidak menyertai peperangan. Mereka ini para sahabat cukup sayang Rasulullah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kami nak letakkan kamu di satu tempat, di satu kemah yang tinggi, yang khusus untuk kamu. Maka senang kamu nak beri arahan dan senang kami nak berjuang. Kalau kami menang, itu kami suka. Tapi kalau kami kalah, kami mengharapkan kamu selamat.
Tujuannya nanti kamu boleh minta tolong dengan sahabat kami yang berada di kota Madinah untuk meneruskan perjuangan ini. Maka sayangnya mereka kepada baginda Rasulullah SAW, seolah-olah mereka mengatakan, seolah-olah biar kami mati, jangan Rasulullah mati sudah. Maknanya ingin mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya mereka yang tidak menyertai peperangan ini, kecintaan mereka kepadamu tidak kurang daripada kecintaan kami kepadamu. Maka dia kata yang sahabat kami yang berada di kota Madinah sebenarnya sayang juga kepada kamu, macam kami juga. Hanya mereka tak pergi, mereka tak sangka berlaku peperangan. Bahkan yang pergi ini pun tak sangka berlaku perang. Mereka itu tetap sayang juga. Ini menunjukkan sikap sahabat Nabi yang baik sangka dengan sahabat yang lain. Dia tak kata sudahlah sahabat Nabi tidak pergi berperang, kami yang pergi berperang. Tidak. Mereka bersangka baik di antara satu sama lain. Begitu juga dalam ketaatan kepadamu, dalam melaksanakan jihad dan keikhlasan. Sekiranya mereka menyangka kamu akan melancarkan peperangan, mereka tidak akan mengundurkan diri. Ya Rasulullah, sahabat kami yang berada di kota Madinah yang tak datang ke sini, bukan mereka tak tahu, bukan mereka tidak mahu berjihad, tapi mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu akan berlaku peperangan ini, mereka akan sama-sama hadir bersama dengan kami. Ini para sahabat. Lalu apa yang mereka sangka ialah kamu ingin menghalang rombongan dagangan. Itu yang mereka sangka. Hanya sekadar nak tahan ahli perniagaan sahaja. Menahan ahli perniagaan tidak membawa pada perang. Itu sangkaan para sahabat. Tapi tidak sangka akhirnya berlaku peperangan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pertahanan kamu. Manalah tahu, mana para sahabat itu kalau mereka itu datang bersama, dia akan menolong kamu, memberikan pandangan-pandangan kepadamu dan bersedia untuk berjihad bersama kamu. Seandainya kami mati, inilah para sahabat. Dia akan meneruskan, memberi pandangan dan menolong kamu. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala menentukan perkara yang baik daripada apa yang kamu nyatakan. Para sahabat ni seolah-olah dia menyangkakan bahawa matilah dia kali ni. Tak apa, dia mati sahabat ada. Jadi sebelum pada itu dia pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mati, kami mati, sahabat kami ada. Sahabat kami pun macam kami akan mempertahankan. Dia ini nak menggembirakan Nabi sahaja. Dia susah, dia rela mati dan sebagainya. Dan seolah-olah dia menggambarkan mungkin ini perjuangan dia dengan Rasulullah yang terakhir. Kalaulah dia mati, dia nak gembirakan Rasulullah, kami mati tak apa, sahabat kami yang ada di kota Madinah akan teruskan perjuangan denganmu. Dan Rasulullah, yang paling penting Rasulullah selamat. Sebab tu nak letak Rasulullah duduk di tempat tinggi. Maknanya biar Rasulullah selamat ketika itu. Maka kemudian kemah khusus dibina untuk Rasulullah SAW di atas kawasan tanah tinggi untuk memudahkan baginda mengikuti perkembangan berlaku di medan perang dan memudahkan Nabi untuk memberi arahan. Bila Nabi duduk atas bukit, Nabi senang beri arahan ke sana kemari. Maknanya tidak bermakna Nabi tidak masuk di medan perang, Nabi tetap bersama. Maknanya, tapi Nabi kata semoga apa yang kamu kata itu perkara yang lebih baik akan tercapai. Maknanya seolah-olah kamu ini akan terus bersama Rasulullah untuk meneruskan perjuangan ini. Dan seolah-olah Nabi mengatakan kemenangan itu sudah hampir untuk pihak Islam. Apabila tentera muslimin berkumpul, baginda SAW membetulkan saf. Sekarang ini sudah pergi ke depan. Hari ini sudah nampak dah, dikatakan tentera musuh sudah menghala ke hadapan, sudah diketahui di sana ada tentera musuh dan sudah kelihatan pada mata baginda dan para sahabat ada tentera musuh yang duduk jauh dan mereka juga bersiap-siap dan Nabi perlukan persiapan. Apa yang Nabi siapkan? Nabi menyuruh para sahabat berkumpul dan Nabi memperbetulkan saf-saf mereka. Nabi membetulkan saf-saf mereka itu sebagaimana Nabi membetulkan sahabat di dalam sembahyang. Lalu Nabi betulkan saf-saf mereka itu dan bahu mereka bersentuhan. Bahu bersentuhan seperti satu bangunan yang kukuh. Kemudian Nabi tengok sahabat sudah berdiri tegak semua, sudah duduk dalam satu saf. Kemudian Nabi pun melihat satu demi satu, seorang demi seorang. Maknanya Nabi pun berjalan melihat. Lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini datang dengan penuh kesombongan. Nabi setelah melihat para sahabat, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah,
sesungguhnya orang-orang Quraisy ini mereka datang dengan penuh kesombongan dan mereka datang dengan penuh kebanggaan. Mereka datang untuk mencabarmu ya Allah, untuk mencabar agamamu, dan mereka itu mengatakan Rasulmu ini seorang pembohong. Dia Nabi beritahu, dia munajat, ya Allah, orang-orang musyrikin Mekah mengatakan Rasulmu ini pembohong. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan pertolongan kamu. Kata Rasulullah munajat kepada Allah. Dalam waktu yang sama, ini tentera Islam sedang mengatur peperangan. Tenteranya di sana, di medan sana, tentera musyrikin Mekah berbalah. Sebab itu disebut tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Dilihat mereka itu bersatu, tetapi hati mereka berpecah. Tentera Islam bersatu. Nabi suruh duduk dalam saf, Nabi tengok mana Nabi munajat, minta kepada Allah. Di pihak sana duduk balah. Satu pihak kata tak payah pergilah, kalau kita perang Muhammad kita lawan Tuhan. Dia takut juga. Itu kalau Muhammad kata benar. Kalau kata-kata Muhammad itu benar, Muhammad kata Allah Ta'ala itu Tuhannya, itu Tuhan yang berkuasa. Akhirnya mereka ambil jalan, sebahagiannya nak lari pada medan perang. Orang musyrikin Mekah pun tidak tetap, sehingga dikatakan bahawa di kalangan mereka ada yang lari, tidak mahu pergi berperang. Maka persisihan berlaku. Ini adalah kerana Utbah ibn Rabi'ah bercadang untuk menghalang daripada tercetusnya peperangan. Dia halang, kalau boleh jangan berlaku peperangan, kalau berlaku pembunuhan bayar. Kalaulah tenteranya, maknanya berlaku pembunuhan, bayar diat saja kalau ada pembunuhan. Jadi sama-sama dia ini dulu pernah balas juga, sama-sama dia. Akhirnya mereka itu minta diat. Mu nak pergi perang boleh, mu bayar hutang. Dulu mu bunuh orang pun mana tak bayar lagi. Dia balas sama sendiri. Balas sama sendiri. Akhirnya satu rombongan itu ada ulama mengatakan daripada kaum Bani Zuhrah lari terus daripada medan perang. Dia keluar daripada pihak musyrikin Mekah, tidak berperang. Ada satu lagi, dia memang nak lari medan perang. Tiba-tiba Abu Jahal beritahu mana ketua dia yang nak lari tadi. Dia kata kamu ini pengecut. Abu Jahal kata kamu ini pengecut. Ketahuilah kami tidak akan pulang, kata Abu Jahal, dan kamu juga tidak akan pulang. Kita nak pulang boleh, tapi biar selesai pertikaian kita dengan Muhammad. Ini Abu Jahal. Nak pulang boleh, siapa nak balik, tapi biar selesai pertikaian kita dengan Muhammad. Maka dalam keadaan macam itu, bila Abu Jahal kata macam itu, mereka yang tak jadi, yang nak balik tadi tak jadi balik, yang balik pun balik terus. Akhirnya bersatu. Mereka itu nak memerangi Muhammad dan para sahabat. Maka sebelum berlaku peperangan, Al-Aswad ibnu Abu Aswa Al-Makhzumi, dialah yang mula-mula mencetuskan peperangan dengan dia keluar daripada medan, dia keluar daripada dia punya saf mereka keluar. Dia seorang diri pergi dekat tentera Islam. Lalu dia berkata, aku berjanji akan minum air yang ada di kolam yang Puak Muhammad bina. Kolam yang sahabat Nabi bina tadi. Dia keluar daripada saf dia keluar naik kuda seorang diri. Dia kata, aku bersumpah air yang ada pada kolam yang dibina oleh sahabat Nabi aku akan minum, ataupun aku runtuhkan kolam dia. Dia bersumpah, maknanya aku akan buat sampai cita-cita aku ini tercapai. Lalu dia keluar daripada barisan, dia naik kuda seorang diri. Siapa nama dia? Aswad ibnu Abu Aswad Al-Makhzumi. Dia keluar, tiba-tiba daripada jauh tengok ada satu orang tentera musyrikin Mekah menghala ke kolam. Sayyidina Hamzah bin Abi Talib pun naik kuda cepat-cepat pergi menghadapi Aswad ibnu Abi Aswad. Maka bertemu Sayyidina Hamzah dengan Aswad ibnu Aswad. Akhirnya berlawan pedang dia dua orang. Tengah-tengah berlawan pedang, akhirnya Sayyidina Hamzah berjaya mencatas betisnya, sehingga betisnya terkeluar daripada daging, dari bahagian betisnya, sehingga dia jatuh dalam keadaan macam itu. Akhirnya dalam keadaan kaki yang cedera, betisnya dalam keadaan cedera, dia masih lagi merangkak untuk menunaikan dia punya janji dia. Merangkak menghala ke kolam. Sayyidina Hamzah ikut, jalan kaki ikut sampai dekat kolam. Akhirnya Sayyidina Hamzah terus bunuh dia. Bila bunuh, tentu musyrikin Mekah tengok dari jauh. Bila tengok daripada jauh, tengok seorang daripada tenteranya telah mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, maka para tentera musyrikin Mekah yang tadi balah jadi bersatu nak lawan Muhammad.
Akhir sekali dalam keadaan macam itu, Nabi pun bersiap sedia dengan para sahabat, dan mereka pun bersiap sedia. Seorang sudah mati di kalangan musyrikin Mekah, belum lagi peperangan. Selepas itu peperangan pun dimulakan dengan pertempuran seorang demi seorang. Maka tentera musyrikin Mekah dan tentera Islam semakin dekat menghampiri. Bila semakin berjalan dekat, kemudian berhenti. Tentera Islam berhenti, tentera musyrikin Mekah pun berhenti, maka menghadap. Ternyata tentera musyrikin Mekah ramai, tentera Islam tidak ramai. Mereka sudah berhadapan di antara satu sama lain. Muka mereka berhadapan dengan jarak yang agak jauh. Lalu dalam keadaan macam itu, maka keluarlah seorang daripada seorang tentera musyrikin Mekah dahulu keluar. Dia keluar seorang, kemudian keluar seorang lagi, kemudian keluar seorang lagi, naik kuda 3 orang, pergi ke hadapan. Lalu pun dia yang ketiga-tiga itu adalah seorang yang bernama Utbah, yang kedua bernama Rabi'ah, yang ketiga nama Al-Walid. Ini adalah tentera musyrikin Mekah. Dan menjadi adat orang-orang Mekah, mereka kalau nak berperang, dia lawan one by one dulu, seorang demi seorang. Maka dalam keadaan macam itu, bila 3 keluar, datang orang Ansar, "Ya Rasulullah, biar saya lawan dia." Maka keluar orang Madinah ketiga-tiga keluar. Bila keluar orang Madinah ketiga-tiga, 3 orang ini yang angkuh, yang sombong ini mengatakan, "Ya Muhammad, kami tidak mau lawan 3 orang ini. 3 orang ini bukan lawan kami." Katanya. Rasulullah pun tengok. Bila Rasulullah tengok para sahabat, Rasulullah mengarahkan ketiga-tiga sahabat orang Ansar mundur balik, masuk ke dalam saf balik. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ubaidah ibnu Haris, "Keluar kamu." Ubaidah pun keluar. Sayyidina Hamzah bin Abi Talib keluar Sayyidina Hamzah. Ali bin Abi Talib keluar dia. Maka ketiga-tiga Ubaidah ibnu Haris dan juga Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar menghadapi ketiga-tiga. Bila keluar tiga-tiga ini, yang ketiga-tiga tadi turun daripada kuda tadi, maka dia menghuluskan pedang dia, nak berlawan. Sayyidina Ali pun bersiap sedia, Sayyidina Hamzah pun bersiap sedia, dan juga dengan Sayyidina Utbah, Sayyidina Ubaidah pun bersiap sedia. Jadi ketiga-tiganya dikatakan Utbah dan Rabi'ah itu adik-beradik. Dan hal ini juga Syekh Al-Walid ni anak beranak dia juga, anak saudara kepada Utbah dan Rabi'ah. 3 orang ini, satu keluarga ini memang cukup marah pada Rasulullah. Maka dalam keadaan macam itu, maka berentaklah 3 lawan 3, seorang sambil seorang. Maka Sayyidina Hamzah, Sayyidina Utbah menghadapi Ubaidah, Sayyidina Hamzah menghadapi Rabi'ah, dan Al-Walid menghadapi Sayyidina Ali. Berlawanlah dia 3 lawan 3 tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali berjaya membunuh lawannya. Dan Sayyidina Hamzah ni orang kuat, orang memang hebat. Dikatakan Sayyidina Hamzah menumbangkan tentera je, pihak musyrikin Mekah tadi, musuh dia tadi, dengan waktu yang sekejap saja. Kemudian lawan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun begitu juga. Tetapi yang sengitnya antara Utbah dengan Ubaidah. Utbah dengan Ubaidah ni dia berlawan sehingga dalam keadaan yang sangat cemas, dan Utbah pun cedera, Ubaidah pun cedera. Ketika Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali tidak cedera, tetapi yang kedua-duanya berlawan sengit. Dalam keadaan lama mereka masing-masing tidak mengaku kalah. Akhir-akhirnya kelihatan tentera Islam hampir kalah Ubaidah. Akhirnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah menolong Ubaidah. Kalau tidak, Ubaidah akan mati juga ketika berlawan seorang sama seorang. Akhirnya Utbah berjaya dibunuh oleh Ubaidah dengan pertolongan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah. Bila akhirnya terdampar 3 jasad musyrikin Mekah tadi, terkujur 3 jasad tadi, menyebabkan Abu Jahal jadi marah. Bila Abu Jahal jadi marah tengok tenteranya sudah mati ketiga-tiganya, maka Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubaidah itu berundur, lalu bergabung dengan tentera Islam, bersiap sedia untuk meneruskan peperangan. Akhirnya Abu Jahal mengarahkan kepada tenteranya agar bertempur melawan tentera Islam. Maka berlakulah pertempuran yang begitu sengit. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu
Sesungguhnya mereka, kalau mereka berperang mati di medan badar ini, mereka adalah ahli syurga. Lalu dikatakan bahawa baginda memberitahu berita gembira sebagai seorang syahid kepadanya, lalu berkata, demi Allah, aku suka sekiranya Abu Talib masih hidup dan mengetahui bahawa kita lebih layak untuk mengungkapkan apa yang dia ungkap. Kata para sahabat. Apa Abi Talib kata? Abi Talib kata, kami akan mempertahankan Muhammad sehingga kami mati di keliling Muhammad. Akhirnya sahabat kata, molek patutnya saya yang mengucapkan kenyataan ini, tetapi Abi Talib pernah ucap dia akan mempertahankan Muhammad. Kalau Abi Talib itu masih hidup, Abi Talib akan mengetahui bahawa para sahabat ini memang benar-benar mempertahankan anak saudaranya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mati di medan perang. Lalulah dikatakan bahawa selepas tamat perlawanan satu demi satu, Rasulullah melakukan pemeriksaan saf. Maka selepas lawan 3 sama 3 pusing balik, maka ketiga-tiga sahabat duduk dalam saf. Bila duduk dalam saf, Abu Jahal pun mengatur tentera saf mereka. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi pun ambil sebatang kayu. Nabi ambil sebatang kayu, lalulah Nabi pun pergi dekat saf. Nabi pegang kayu, Nabi pun tengok saf seorang-seorang. Nabi pun minta biar duduk dalam saf itu, jangan ada ke depan, jangan ada ke belakang, pastikan betul-betul sama. Nak sama, Nabi tengok pada kayu tadi, ini mesti sama, tumit mesti sama, kalau ibu jari sama, bahu mesti bersentuh. Nabi pun pegang kayu. Tiba-tiba ketika Nabi berjalan, ni saat yang genting dah, tunggu masa. Nabi tengok saf tadi, Nabi pun berjalan. Nabi pun akhir sekali Nabi tengok ada satu orang sahabat dia ini ke depan sikit pada orang lain, tak ikut saf. Akhirnya Nabi kayu tadi cocok perut dia. Nabi cocok perut dia. Nabi pun kata, luruskan saf, wahai Sawad, nama Sawad. Wahai Sawad, luruskan saf. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau ni telah menyakiti aku. Engkau telah menyakiti aku, wahai Rasulullah. Sedangkan engkau ini diutuskan untuk membawa kebenaran dan membawa keadilan dan membawa rahmat, tapi hari ini kau menyakiti aku, kata Sawad. Bila dengar macam itu, Sawad kata, berilah aku peluang untuk aku nak membalas apa yang kau buat pada aku. Kalau kamu ini membawa kebenaran, kalau kamu membawa rahmat. Ketika itu sahabat yang lain terkejut, sampai hati Sawad boleh kata macam tu, sedangkan dia yang salah. Dan Nabi cocok perut dia. Dia kata, ni sakit dia Rasulullah, kau ni buat sakit hati aku saja. Kan kau bawa rahmat, kan kau bawa keadilan, kau bawa kebenaran. Kalau macam itu, biar aku balas kamu. Bila dalam keadaan macam itu, maka dalam keadaan macam itu, Nabi pun membenarkan sahabat, baiklah, engkau balas apa yang kau nak balas daripada aku. Akhirnya Rasulullah pun buka jubahnya sehingga lihat perut baginda Rasulullah. Bila lihat perut baginda Rasulullah, di tangan sahabat itu ada kayu yang dicocok, yang Nabi guna. Dia lepaskan kayu tadi, lalu dia cium perut Nabi. Dia cium perut Nabi. Lepas tu Rasulullah kata, mu buat apa ni sahabat? Nabi kata pada dia, lalu dia kata, wahai Rasulullah, sebagaimana yang kamu lihat, musuh sudah ada di hadapan kita. Aku mahu kulitku menyentuh kulitmu sebagai yang terakhir bagi aku. Maka aku mahu supaya kulitku menyentuh kulitmu di waktu yang terakhir aku bersamamu. Lalulah Rasulullah tersenyum melihat sahabat ini. Bukan sahabat nak membalas, tapi sahabat kata, inilah keluhan yang terakhir. Aku nak letak kulit aku ni bertemu dengan kulit Rasulullah. Mungkin ini aku yang terakhir bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar macam tu, Rasulullah angkat doa, kat tangan, berdoakan doa kepada semua sahabat agar diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah memberi pesanan kepada tentera muslimin, jangan serang semua tentera, jangan serang sehingga aku perintahkan kamu menyerang, katanya Rasulullah. Dan jangan kamu lakukan sesuatu kecuali mengikut perintah pada aku. Sekiranya musuh mengepung kamu, maka hujanilah mereka dengan anak panah. Jangan kamu menghunus pedang sehingga mereka berada di jarak yang dekat dengan kamu. Maknanya, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberi semangat, menetapkan pendirian dan minta kepada sahabat, jangan lari medan perang, duduk bersama dan bersabar di atas apa yang berlaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke kemahnya. Bila pulang ke kemah sekejap, Sayyidina Abu Bakar ikut.
Dan ketika itu pengawalnya Sa'ad bin Mu'az berada di pintu kemah dalam keadaan pedang yang terhunus. Lalu Nabi SAW berdoa. Masuk dalam kemah tujuan apa? Tujuan berdoa. Berdoa lagi Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, aku benar-benar mengharap pertolonganmu, mengharapkan janjimu. Ya Allah, ya Tuhan kamu, sekiranya kamu mahu kamu ini disembah, berilah kemenangan. Seandainya tentu yang kecil ini kalah, nasib engkau tidak akan disembah. Allahumma intahli hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya tentera yang kecil ini mendapat kekalahan, aku cukup bimbang engkau tidak lagi disembah. Nabi munajat bersungguh-sungguh. Nabi bimbang takut tentera Badar ini mengalami kekalahan. Bukan Nabi bimbang atas kalah itu, tapi Nabi bimbang tidak ada manusia yang sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalulah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi munajat di dalam kemah bersungguh-sungguh, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pihak yang sana Abu Jahal juga berdoa, ya Allah. Dia juga berdoa, ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu pemecah belah masyarakat. Ya Allah, Muhammad itu membawa pemusuhan kepada kami. Aku memohon kepadamu, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau binasakanlah tentera Muhammad. Abu Jahal juga berdoa, Rasulullah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun doa Rasulullah itu diterima, doa Abu Jahal itu ditolak oleh Allah. Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar yang menginginkan berkata, cukup ya Rasulullah, cukup. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya kepadamu. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh sampai tidak sanggup dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah pun keluar daripada kemah. Bila keluar daripada kemahnya, baginda pun akan baginda berkata, mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari, mereka akan berundur. Kata-kata semangat pada sahabat. Sahabat tahu Nabi keluar daripada munajat, ini pasti berita baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, baginda mengatakan lagi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah, pada hari ini setiap orang yang berperang, kalau di kalangan kamu yang berperang lalu dia dibunuh dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia redha kepada Allah Ta'ala, dan dia mengharapkan keredaan Allah, dan dalam keadaan dia menghadapi musuh dalam keadaan tidak melarikan diri, maka sesungguhnya mereka yang mati pada hari ini, pada hari peperangan ini, mereka semua akan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, sesiapa yang membunuh musuh, maka barang as-salbi menjadi miliknya, ataupun dikatakan bahawa barang-barang harta rampasan perang itu akan menjadi miliknya. Maka ketika itu jugalah Umay ibn Hammam berkata dalam keadaan tangannya yang ada beberapa biji buah kurma yang sedang digenggam, yang sedang dimakan. Dia kata, kalau begitu tidak ada apa yang boleh menghalang aku daripada masuk syurga, melainkan mereka membunuh aku, nasib aku boleh masuk syurga. Dengan arti kata dia tidak mahu disibukkan dengan makan buah kurma, dan terlewat dia untuk merebut peluang ini, maka dia pun campak buah kurma tadi, lalu dia pun ambil pedang, dia pun pergi berperang. Maka sehinggalah sahabat ini dan para sahabat lain pergi medan perang bertempur dengan penuh semangat. Maka peperangan semakin sengit, dan pihak-pihak musuh ketika melihat peperangan itu, tiba-tiba mereka merasa takut, melihat bahawa tentera Islam itu berperang seperti singa yang lapar. Maka pergi berperang. Nabi sebut serang, maka semua serang, dan Abu Jahal pun menyerang, menyuruh para musuh, para tenteranya serang. Maka mereka pun bertempurlah dengan pertempuran yang begitu hebat. Tidak ada seorang sahabat Nabi yang lari daripada medan perang. Lalu ketika itu, ketika tentera Islam berperang, diceritakan di dalam hadis ada seorang sahabat itu melihat bila pihak musuh itu bersungguh-sungguh, maka dia ini merasakan hampir kalah. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenali membunuh pihak musuh.
Pihak musuh. Ada yang mereka berperang, tiba-tiba dia baru angkat pedang nak mencatas kepala pihak musuh. Tiba-tiba pihak musuh telah tercatas kepalanya, dicatas oleh seorang yang lebih pantas daripada dia, lalu masuk dalam medan perang. Begitulah peperangan. Maka peperangan semakin sengit dan sahabat semakin bertempur. Akhirnya pihak musuh mula bergundur. Dalam keadaan macam itu terlihat bahawa tentera Islam begitu bersemangat untuk berperang sehingga pihak musuh menjadi takut. Cerita ini selepas pada perang, Nabi bertanya pada sahabat, "Ya Rasulullah, ketika kami berperang bersungguh-sungguh dengan pihak musuh, ada kami ingin mencatas kepalanya, tiba-tiba ada seorang yang lebih laju daripada kami, dia mencatas kepala pihak musuh, dan kami tidak tahu sampai sekarang siapa dia." Rasulullah mengatakan, di dalam peperangan Badar itu Allah Ta'ala telah menghantarkan tentera-tenteranya, yakni para malaikat membantu tentera-tentera Islam. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala membantu muslimin dengan menghantar tenteranya, iaitu malaikat, sebagai berita gembira dan penenang hati. Dan ini diketahui oleh Rasulullah sahaja. Kenapa Rasulullah sahaja tahu? Sahabat tidak tahu. Nanti sahabat overconfident. Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu peperangan berterusan sehingga tentera musyrikin kalah, seorang demi seorang jatuh. Lalu dalam keadaan itu ada yang terus melarikan diri dan mereka tidak sanggup berperang, dan mereka ada harta-harta ghanimah. Harta-harta ghanimah mereka itu kadang-kadang sebagai cagaran mereka tidak lari daripada medan perang. Tetapi bila melihat nyawa sahabatnya seorang demi seorang gugur, akhir sekali mereka pun berunduk. Sahabat pula melihat seorang demi seorang pihak musuh jatuh daripada kudanya, dari terhumban di atas tanah. Semakin mereka bersemangat untuk berjihad fisabilillah. Apabila ada sahabat yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala, mereka mati dalam keadaan wajah yang tersenyum. Bahkan sahabat lain berperang juga bercita-cita untuk mati, kerana telah mendengar Nabi kata, siapa mati dalam peperangan pada hari ini, mereka telah dijanjikan syurga oleh Allah. Maka setiap sahabat ini bercita-cita untuk mati. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apa kata kalau saya cabut habis baju-baju perang ni, nak masuk tempur gitu biar mati? Nabi melarang. Nabi kata, jangan kamu cabut baju perang. Maknanya jangan saja-saja nak mati gitu, tapi kena berlawan sungguh-sungguh dengan pihak musuh. Maka bila berperang saja pihak musuh jatuh, tentera Islam semakin kuat, semakin bersemangat. Akhirnya ramai daripada mereka itu lari daripada medan perang. Bila lari daripada medan perang, orang-orang Islam kejar mereka. Bila kejar saja, yang sempat mereka berlawan, bunuh, dan ada yang menyerah kalah, ada yang berlawan di tengah-tengahnya. Akhir sekali tentera musyrikin Mekah ternyata kalah, lari daripada medan perang. Dan Nabi dan para sahabat tidak mengejar mereka, bahkan membiarkan mereka saja lari. Akhirnya seramai lebih kurang 70 orang tentera musyrikin Mekah telah berjaya dibunuh. Di antaranya Utbah ibnu Utbah, di antaranya Syaibah, yang kedua-duanya anak kepada Rabi'ah, dan juga Al-Walid, anak kepada Utbah, dan juga itu yang tiga kita sebut tadi, dia adalah mati seorang sama seorang, dan ramai lagi lebih kurang dalam 70 orang musyrikin Mekah yang mati. Di antara yang mati dibunuh orang tentera musyrikin Mekah adalah Abu Buhtari ibnu Hisham dan Al-Jarrah. Al-Jarrah ini adalah ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah dikatakan dia berperang, dia bertemu ayah dia, dia tambah bunuh ayah dia. Kalau ayah dia mati biar orang lain bunuh, tapi ayah dia kejar dia, bermakna ayah dia sungguh nak bunuh dia. Akhirnya dia pula terpaksa, maka dibunuh juga ayah dia. Yang termasuk juga orang yang mati itu adalah Abu Jahal sendiri. Maka ramai lagi pembesar musyrikin Mekah yang mati dalam perang Badar ini, yang mana menandakan bahawa Islam mendapat kemenangan dalam tentera Badar. InsyaAllah minggu depan kita bicara bagaimana selepas daripada perang Badar itu berakhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.